Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melunaskan amanah yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Negara kita di persimpangan, sama ada mengekalkan dasar dan kaedah lama atau melakukan islah perubahan. Perubahan ini harus mencakup rangka memperbaiki tata kelola, melakukan anjakan dasar dan memperkenalkan kaedah serta pendekatan baru mengikut tuntutan semasa. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, saya akan rujuk sebagai KSP RMK 12. Ternyata bukan pendekatan biasa menilai pelaksanaan RMK 12, tetapi adalah meliputi dasar dan kaedah baru untuk menghadapi tantangan semasa. RMK yang telah diluncurkan pada tahun 2021 mula dilaksanakan dengan matlamat makmur, inklusif, mampan. Manakala gagasan dalam KSP dan RMK 12 bermatlamatkan Malaysia madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Saya juga dimaklum bahawa ketidakstabilan politik beserta hentakan wabak COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah mendedahkan kerapuhan sistem dan kelemahan tata kelola. Dalam tempoh ini juga, negara dirundung kegelapan tatkala PKP dan perintah darurat yang dikuasakan antara tahun 2020-2021 mengakibatkan rakyat kehilangan mata pencarian, menyusutnya purata pertumbuhan ekonomi serta merosotnya pelabur asing. Selama 37,167 nyawa telah diragut COVID-19 sehingga kini. Tabung rakyat juga telah menyusut dengan pengeluaran dana rakyat khususnya melalui KWSP sebanyak 145 bilion ringgit. Kadar kemiskinan meningkat ke paras 8.4%. Kadar pertumbuhan ekonomi tercorot akibat bertambahnya kemiskinan. Sementara kadar kesenjangan membengkak kepada 0.411 dan kadar pengangguran meningkat ke 4.5% pada tahun 2020. Berdepan dengan kemelut tersebut, negara dituntut untuk melakukan anjakan secara tegas dan menyeluruh. Maka kerajaan telah mengikhtiarkan gagasan Malaysia Madani dan menyusun dengan kerangka ekonomi madani. Kerangka dasar tersebut telah dicerakin dalam Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP. Sebagai perkasa baru bagi memacu pertumbuhan sosioekonomi Malaysia untuk tempoh 10 tahun. Kenanglah sabda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Demikianlah kukuhnya gesaan Nabi Muhammad SAW bagi semua yang menggalas tanggungjawab. Segala kerangka dan kebijakan yang tampak lunak dan ampuh tidak bermakna tanpa amalan prinsip amanah dalam kalangan pimpinan dan penjawat awam serta masyarakat keseluruhannya. Demikian juga amanah dipikul dapat dilunaskan demi keselamatan jiwa dan mutu hidup rakyat. Agak menarik manakala Confucius mengungkap prinsip hui atau kesalingan, reciprocity di antara pimpinan yang beramanah dan bertanggungjawab dan rakyat yang turut memikul amanah. Tuan Yang Dipertua, status terkini RMK 12 yang diluluskan di Parlimen pada 21 Oktober 2021 yang merangkumi 3 tema, 4 pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan. KDNK menguncup sebanyak negatif 5.5% pada tahun 2020. Tetapi mula pulih dengan mencatat pertumbuhan 3.3% tahun 2021. Dalam tempoh 2 tahun pertama RMK 12, yakni 2021 hingga 2022, negara mencatat pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9% dari asas terdahulu yang sangat rendah. Sebanyak 31% daripada 175 sasaran
ditetapkan telah dicapai dan 59% adalah mengikut jadual. RMK 12 peruntukan 400 bilion ringgit bagi membiayai projek pembangunan sambungan dan baru untuk tempoh 5 tahun. Bagi tempoh 2 tahun yang pertama, prestasi perbelanjaan sebenar ialah 34%. Tahun 2021, jumlah perbelanjaan pembangunan hanyalah sebanyak 64.3 bilion ringgit. 2022, jumlahnya 71.6 bilion ringgit. RMK 12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK 12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Anjakan baru bermula dengan menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat, termasuk perbaiki sekolah dan klinik daif, menjamin bekalan air bersih serta meneraju ekonomi Islam. Dalam bidang menoktahkan kemiskinan tegar, insya-Allah kita akan berhasil menempuh kejayaan yang bermakna